Salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama dengan saya, Mary Suji untuk ringkas FTVS pukul 9 pagi. Sejumlah 13,000 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech tiba di farmasi bahagian Sibu sekitar jam 2.35 petang pada Khamis. Dos vaksin tersebut dihantar menggunakan lori kargo Asia Link melalui jalan darat dari Kuching diiringi polis Diraja Malaysia PDRM. Daripada jumlah itu, sejumlah 6,000 dos vaksin akan diberikan kepada petugas barisan hadapan di bahagian Sibu, Mukah, Kapit dan Sarike. Menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rapai, sejumlah 3,576 dos vaksin akan diberikan kepada petugas barisan hadapan di bahagian Sibu bermula Jumaat. Sementara itu, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting menyuruh masyarakat agar menerima suntikan vaksin COVID-19 kerana ia adalah satu-satunya penyelesaian dalam memerangi pandemik tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan Ahli Parlimen di Sarawak akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech pada fasa pertama program imunisasi COVID-19. Timbalan Speaker Dun Sarawak Gerawat Gala berkata ini kerana wakil rakyat tergolong dalam barisan hadapan berdasarkan definisi Kementerian Kesihatan. Sebab polisi Kementerian Kesihatan ialah frontliners akan jadi kumpulan yang pertama untuk diberi vaksin dan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen dikategorikan dalam kumpulan frontliners. Sebab mereka ni dalam menjalankan tugas memang selalu turun ke padang, banyak jumpa dengan rakyat dan juga dengan pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya. Gerawat Gala berkata demikian ketika ditemui di pejabatnya pada Khamis. Sementara itu, menurut Surat Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing, adun dan ahli parlimen boleh mendapatkan vaksin COVID-19 pada minggu pertama iaitu 27 Februari sehingga 4 Mac 2021 di pusat pemberian vaksin yang berdekatan dengan bahagian masing-masing. Sehubungan itu, satu surat bagi memaklumkan perkara berkenaan dipanjangkan kepada semua adun dan ahli parlimen oleh Setiausaha Dewan Undangan Negeri Sarawak, Pele Peter Tinggom. Pada masa yang sama, Dr. Chin amat menghargai sokongan daripada semua wakil rakyat untuk mendapatkan vaksin. Untuk rekod, Sarawak mempunyai 82 adun dan 31 ahli parlimen. Seramai 637,000 individu mendaftar sebagai penerima menerusi aplikasi MySejahtera sejak pendaftaran vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan dibuka secara rasmi. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan, Dr. Mahesh Appanan, aplikasi berkenaan dilihat sebagai medium paling berkesan untuk menyebarkan maklumat mengenai COVID-19. MySejahtera sekarang mempunyai hampir 21 juta pengguna unik. Dan mereka semua aktif? Mereka semua aktif. Kalau saya kata kenapa aktif, semua orang check in menggunakan MySejahtera sekarang. Kalau per day average berapa ramai? Per day sekarang kita dapat hampir 18 juta hingga 20 juta check in sehari. So itu menunjukkan banyak interaksi dan penggunaan MySejahtera di kalangan rakyat Malaysia. Buat masa sekarang, memang kita tidak mewajibkan penggunaan MySejahtera, tetapi kami menggalakkan rakyat Malaysia untuk menggunakannya. Kami masih lagi memegang kepada prinsip untuk kita memerkasakan rakyat kita untuk menggunakan MySejahtera. Mewajibkan sesuatu bukan selalunya strategi kami. Pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera merupakan antara 5 kaedah pendaftaran secara dalam talian atau secara manual yang disediakan kerajaan untuk orang ramai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dalam negara. Dalam pada itu, Dr. Mahesh turut memberi jaminan mengenai keselamatan data pengguna MySejahtera memandangkan aplikasi tersebut di bawah akta penting seperti Akta Perubatan 1971 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Selain turut menjalankan hubungan strategik dengan Agensi Keselamatan Cyber Negara.
Kes positif baharu COVID-19 di Sarawak dilaporkan sebanyak 219 pada Khamis. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata daripada jumlah tersebut, Sibu masih mencatatkan kes tertinggi dengan 80 kes. Jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 8,869 kes. Bagaimanapun, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan terdapat 248 kes baharu yang sudah pulih dan dibenarkan discharge pada Khamis. Terdapat 2 kematian direkodkan di Sibu yang meningkatkan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 kepada 78 orang. Sebanyak 267 PUI baru dilaporkan dan 5 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Terdapat 1 kluster baharu di daerah Semarahan iaitu kluster Jalan Ho Pin. Antara lain, 25 kluster yang dilaporkan sebelum ini masih kekal aktif di Sarawak. Kita pergi ke perkembangan seterusnya. Pengarah Jabatan Kesihatan Dr. Chin Zin Hing turut menasihatkan orang ramai untuk menghubungi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sekiranya memerlukan makluman lanjut mengenai program imunisasi COVID-19. Menurutnya, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat mengenai vaksin yang akan digunakan dalam program imunisasi. Katanya lagi, orang ramai boleh menghubungi talian seperti yang tertera. Beliau turut menasihati orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan maklumat tidak sahih mengenai vaksin COVID-19. Malah sentiasa berhubung dengan Jabatan Kesihatan sekiranya memerlukan maklumat betul dan tepat. Selain itu, Jabatan Kesihatan Negeri juga memohon kerjasama semua pihak untuk sentiasa mengikuti nasihat dan perancangan pemberian imunisasi yang akan disalurkan melalui aplikasi MySejahtera termasuklah daripada pihak media. Bagi menjayakan program imunisasi ini, beliau menyeru orang ramai agar berdaftar untuk menerima vaksin sebagai langkah melindungi diri dan orang di sekeliling. Tambahnya, pemberian imunisasi itu adalah secara sukarela dan percuma untuk semua warga negara Malaysia yang layak serta berusia 18 tahun ke atas yang akan dijalankan dalam 3 fasa. Pemberian vaksin akan dilakukan di beberapa fasiliti kesihatan kerajaan dan Dewan Masyarakat yang ditetapkan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Penggunaan 2 jarum berbeza ketika pemberian vaksin COVID-19 kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi perbahasan dalam media sosial. Malah ada pihak yang seolah-olah mempersoalkan adakah benar vaksin yang disuntik kepada Muhyiddin Yassin pada pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan KKM dalam satu penjelasan ringkas berkata penggunaan 2 jenis jarum itu berikutan ia mempunyai saiz berbeza untuk fungsi berlainan. Kenyataan itu menyebut jarum yang digunakan untuk menyedut cecair vaksin dari berbuli berwarna biru bersaiz besar dan memastikan pengambilan yang lancar. Manakala saiz jarum yang lebih kecil berwarna merah atau jingga adalah untuk tujuan inokulasi bagi memastikan kurang sakit dan lebam. Menurut kenyataan itu lagi, penggunaan jarum berbeza perlu bagi mengelakkan berlaku pencemaran silang antara pesakit. KKM berkata apa yang penting, isi kandungan vaksin yang disedut dari berbuli dan diberikan kepada pesakit tidak berubah. Pandangan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai parlimen yang boleh bersidang semasa tempoh darurat membuktikan baginda mengutamakan prinsip keluhuran perlembagaan. Demikian kata ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Apa dia kata dalam yang disebut oleh Duli Tuanku adalah Seksyen 14. Dalam Seksyen 14 bracket 1 bracket B, Parlimen boleh dipanggil bersidang, boleh berhenti daripada bersidang, boleh dibubar. Dibubar oleh Tuanku semasa darurat ini dengan, ini yang penting, dengan nasihat Perdana Menteri. Ini selaras dengan perlembagaan yang ada.
Wan Junaidi berkata demikian pada wawancara khas bersama TVS di kediamannya pada Khamis. Beliau juga menyifatkan Baginda sebagai ketua negara yang bijaksana dan memayungi rakyat Baginda dengan meletakkan sistem demokrasi berparlimen pada tahap yang tinggi. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan pandangan bahawa parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada suatu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Baginda atas nasihat Perdana Menteri. Pada 12 Januari lepas, Al-Sultan Abdullah memberi perkenan pengisytiharaan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai satu langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri Dr. James Jemuk Masing tidak menolak kemungkinan pilihan raya boleh diadakan semasa darurat. Kemungkinan ini adalah berdasarkan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Rabu yang menyatakan Parlimen boleh bersidang semasa tempoh berkenaan. Jelas Masing sekiranya Parlimen boleh bersidang, ini bermaksud pilihan raya umum juga boleh diadakan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai laporan menyatakan Agong menzahirkan pandangan Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada suatu tarikh yang difikirkan sesuai olehnya atas nasihat Perdana Menteri. Ujarnya sekiranya Parlimen bersidang dan pilihan raya diadakan semasa tempoh darurat, SOP kesihatan ketat harus dipatuhi oleh parti-parti politik. Malah peraturan Suruhanjaya pilihan raya juga harus dilaksanakan dengan ketat. Beliau bagaimanapun menasihatkan rakyat untuk terus berwaspada dan mengutamakan kesihatan semasa COVID-19 masih berleluasa. Yang sahaja untuk ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di TVS. Terima kasih.